www.cbp.com.my atau hubungi 1300 887 650. Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 1300 887 650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ramadan Mubarak. Ramadan yang berkat, diberkati, dan bukan saja bulan, kita pun diberkati dan nampak sangat. Sekarang kita nampak berkat-berkat sangat. Tang mana berkat tu? Tang mana berkat-berkat sangat. Tapi sebelum tu, saya doakan tuan-tuan semua supaya pendengar IKIM setia dengan IKIM, terus setia dengan IKIM. Dan tentang penghayatan Ramadan, dia kena hayati Ramadan. Bila kita hayati, dia datang daripada hati. Hati boleh menghayati. Sebab tu hati tu kena jaga betul-betul. Apa orang sebut? Hati-hati dengan hati. Okey. Ramadan ni bulan yang sangat agung sangat. Dan saya sebut tadi dia penuh berkat. Saya akan terangkan nanti. Okey. Di mana agungnya Ramadan Al-Mubarak? Subhanallah. Kita dah sebut banyak kali. Cuma kali ni saya nak sebut 2 poin penting. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين." ما شاء الله. Saya akan cerita hari ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni kita dah tahu dah ni, dah dengar dah ni. Cumanya kita tak mendalami. Hari ni kita dalami sikit. Yang pertama, idza jaa Ramadan, bila datang saja Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, akan ditutup pintu-pintu neraka. Dan yang ketiganya, wa sufidatis syayatin, syaitan-syaitan diikat. Okey, tuan-tuan rahmati Allah sekalian, Allah Maha Penyembuh, Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Punyalah hebat Ramadan ni. Allah tolong kita. Tolong apa? Allah bagi satu peluang hebat untuk kita berubah. Tuan-tuan berubah. Semua nak berubah. Dengan caranya, antaranya tu buka pintu-pintu syurga. Kemudian Allah tutup pintu neraka. Ya salam. Yang kita tak naknya, Allah buka pintu syurga, tutup pintu neraka. Yang kita punya, kita tak faham ni, kadang-kadang orang dah buka pintu syurga, dia pula pergi tutup. Pintu neraka Allah belum tutup, kita pula pergi buka. Jadi yang kita nak cerita, apa makna di sebalik ini? Apa ni makna? Tuan-tuan sekalian, jadi berganda sangat nanti kita tujuan puasa takwa untuk berubah. Jadi Allah Ta'ala, apa maksud? Idza jaa Ramadan, bila Ramadan datang, dibuka pintu syurga. Kata ulama, yang pertama sekali poin dia, syurga dibuka, kenapa dikata zahir ini dia merupakan, dipanggil ikhbarun an amrin ghaibi. Cerita ni benda ghaib. Kenapa benda ghaib? Syurga kita tak nampak. Dia buka macam mana kita tak nampak, sebab syurga ni suatu perkara yang tak pernah terlintas dalam fikiran kita. Kita pun tak boleh tengok syurga di dunia. Nak syurga, kita jumpa mati dulu. Kemudian mata kita ni dengan mata kita tak boleh tengok syurga. Kena tukar mata lain. Mata kita ni memang cepat kelabu. Yang kecil manis kelabu. Kadang-kadang tengok, Allah tukar mata lain. Tak sesuai nak tengok syurga. Cuma ini perkara ghaib. Jadi bila perkara ghaib, kita kena beriman kepadanya. Apa berimannya? Pintu syurga dibuka. Bila? Bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan sama juga pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah. Jadi dari sudut makna zahirnya, dalil ini, hadis ni sahih Muslim. Hadis sahih, kena percaya pintu syurga ada dibuka dan ada yang ditutup. Okey, saya buat contoh satu. Kalau kita baca hadis tentang satu hari Rasulullah bercerita tentang orang masuk syurga.
Jadi ada orang masuk syurga melalui pintu yang namanya sedekah. Jadi orang kalau banyak sedekah, nanti di akhirat dia akan masuk ikut pintu sedekah. Jadi kemudian ada orang dia sedekah tak banyak, dia suka tahajud banyak. Jadi nanti Allah akan buka pintu masuk syurga melalui pintu tahajud. Kemudian pintu jihad. Ada orang masuk syurga pintu jihad. Sedekah mungkin dia tak berapa, tahajud dia tak apa terkejut, tapi bila berjihad, wow, dia ada pintu dia tu. Dan ada satu pintu namanya pintu Rayyan, pintu syurga yang namanya pintu puasa. Satu hari Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada ke orang lain yang masuk syurga daripada semua pintu-pintu?" Ada tak? Rasulullah kata ada. Ada orang masuk pintu, dia masuk syurga daripada banyak pintu-pintu. Dan Nabi kata, dia tanya siapa? Dan Nabi kata, aku harap kamulah Abu Bakar antara orang yang masuk syurga. Bukan aku harap, memang Rasulullah beritahu Abu Bakar masuk syurga ikut mana pintu yang dia nak masuk. Jadi kita pun kena banyak sedekah, kena banyak salat, kena banyak puasa, banyak baca Quran. Nanti kita akan terbuka banyak pintu-pintu nak masuk syurga. Mana peluang banyak sangat. Itu. Yang kedua, ulama kata, apa maksud Allah menyebut hadis bulan Ramadan, Allah buka pintu syurga. Kenapa? Kata ulama, wahia alamatan ala karamatin wa azamati syakh wa khasisati syahri Ramadan al-mubarak. Dia kata, itu di antara tanda-tanda alamat kemuliaan dan keagungan khusus bulan Ramadan al-mubarak. Jadi kerana besarnya sangat sehingga bulan ni sampai syurga pun Allah buka. Punyalah mulianya, neraka Allah tutup. Allah tutup sebab mulia sangat. Sebab itulah segala kebaikan terhimpun pada bulan ni. Punya hebat. Jadi saya nak beritahu, tuan-tuan, sebab itulah kita kena isi Ramadan dengan sebanyak-banyak program ibadat modul yang Allah beritahu. Sebab dalam ni nak dapat takwa cukup, lengkap. Yang keduanya, Allah ganda-gandakan pahala. Nanti saya sebut nanti. Cuma nak sebut ni, punya agungnya Ramadan. Jadi apa ceritanya? Ada orang Ramadan datang, dia tak berapa mengagungkan Ramadan. Dia buat deknya Ramadan. Ingat, kita berada di akhir zaman. Akhir zaman ni Nabi sebut, yataqarabaz zaman. Yataqarabaz zaman, masa bergerak dengan begitu pantas dan laju sangat. Masa serupa je. Masa sama je matahari 24 jam. Tapi dia akan lebih laju sebab kita banyak mereka. Ingat, setahun rasa macam sebulan. Sebulan macam-macam seminggu. Leka. Itu kita leka. Kalau kita tak leka, jadi Ramadan ni nanti dia akan bergerak. Begitu pantas. Begitu laju. Tak perasan. Nanti habis bulan. Tahu-tahu raya. Jadi kalau raya, perasan sangat. Kalau puasa, tak berapa perasan. Okey. Kemudian, hebatnya jadi orang mukmin kena jaga. Kalau boleh setiap detik yang berjalan tu, pagi apa pagi, tengah hari jaga, asar, malam, jangan lepaskan dia berlalu sebab dia sangat besar. Jadi saya sudah sebut, ada orang yang kecil-kecil dia besar-besarkan, yang besar-besar dia kecil-kecil. Okey. Yang ketiga, kenapa Allah buka pintu syurga dalam Ramadan, tutup pintu neraka? Sebab dia kata, isyaratun ila kasratis thawabi wal 'afw. Sebab itu menandakan banyak sangat pahala pada bulan Ramadan. Pahala banyak. Wal-'afw, dan kemaafan itu banyak sangat. Sehingga Allah ajar kita satu doa. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ataupun fa'fu 'anna. Sebab apa beza Astaghfirullahalazim dengan afwan, minta maaf? Kata ulama, kalau kita baca Astaghfirullahalazim, Allah ampunkan dosa kita. Istighfar ni minta ampun. Kemudian minta ampun, Allah ampunkan dosa kita. Tapi catatan keburukan kita masih tertulis lagi. Kita buat salah lah. Tapi memang Allah maafkan, tapi nampak lagi ada tulisan tu, nampak lagi ada rakaman itu. Tapi
Itu bahagia. Tapi Allahumma innaka afuun, bila sebut afuun ni, bila Allah maafkan salah kita, Allah maaf satu, Allah ampun satu, Allah write off sekali. Jadi yang lama-lama tu tulisan dah di-delete semua. Jadi sebab tu bulan ni sebab besarnya, agungnya, sebab besarnya saling bermaaf. Jadi bermaaf ni maknanya pertama, kita kena banyak minta maaf dengan orang. Minta maaf dalam puasa ni kena kalau ada dosa, minta ampun, minta maaf. Tapi jangan kita buat kosong-kosong. Saya kosong-kosong ya, kalau kosong-kosong sering, itu main bola. Kita kalau ada dosa berkait dengan ambil kita orang, cakap betul. Kalau kita menjatuhkan mabuk bina, cakap betul. Betul. Sebab apa besar sangat. Kemudian ya, sehingga Allah sebut, punyalah budak. Yang ni kita akan terangkan. Hebat bulan ni, mudah sangat masuk syurga. Pahala banyak satu. Yang keduanya, mudah sangat masuk syurga. Kenapa? Sebab buat macam tu. Kalau kita buat yang sunat, Allah gandakan pahala wajib. Kalau Allah buat kita buat perkara wajib, Allah gandakan perganda. Jadi tuan-tuan bayangkan. Sekali sebut, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Anda akan dapat pahala wajib berganda-ganda. Anda sembahyang sunat, Allahu Akbar, sembahyang sunat. Sekali sembahyang sunat, pahalanya semacam wajib, beratnya. Jadi mudah sangat masuk syurga. Antaranya, satunya banyak pahala. Yang kedua, peluang. Yang keduanya, dorongan. Semua orang lapar. Yang keduanya, buat pergi masjid. Sedekah semua. Berbuka puasa banyak. Kemudian, waktu berbuka puasa. Dan sebagainya. Jadi, mudahnya masuk syurga. Tengok ya. Punyalah hebat. Tapi kalau nak, banyak pada. Tapi kalau puasa, apa Allah sebut? Allah sebut as-sawmu li, puasa untuk aku. Wa ana ajzi bi, aku yang akan membalasnya nanti. Allah akan balas, malaikat dah tahu. Dan kenapa hebatnya bulan itu? Sebab syahrul fihi lailatul khairum min alfi syahr. Bulan Ramadan ni buka pintu sebab ada satu malam merupakan semalam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya salam. Jadi satu lagi, bila kita banyak pahala, pahala pula berganda-ganda, mudah buat baik, maka mudah kita menjauhkan diri daripada api neraka. Dan sebab itulah Allah sebut, bulan ni aku buka pintu syurga 11 luas. Yang keduanya, aku tutup pintu neraka banyak-banyak. Sebab pahala banyak sangat. Bila pahala banyak sangat, dalam pahala banyak. Bila pahala banyak, kita pun mudah masuk syurga. Dalam mudah masuk syurga, syaitan buat ikat. Wasufidatis syaitan. Syaitan terikat. Nanti ada satu tajuk khusus macam mana maksud syaitan ikat. Tapi nak cerita kali ini, Allahu Akbar. Allah tutup peluang kita buat dosa. Allah buka peluang masuk syurga. Kalau orang kita tak boleh masuk syurga juga, kita lah. Allahu Akbar. Jadi saya nak sebut apa? Tuan-tuan, apa lagi? Sudah berapa tahun Allah bagi peluang kat kita, Allah tutup pintu neraka. Sudah berapa tahun Allah buka pintu syurga untuk kita. Sudah berapa lama atau berapa tahun Allah tolong ikat setan ataupun miskin. Berapa lama dah? Banyak. Dan berapa lama kita sudah memanfaatkan berapa lama kita mencuaikan apa yang Allah bagi. Kita ikut saya sebut wala ya, tak naklah kita meninggalkan, melepaskan ruang Allah. Okey. Kemudian seterusnya, kenapa Allah kata dia buka pintu syurga? Satu lagi dia al-hadafut targhib, supaya kita dirasa orang panggil kita rangsang, bersemangat, orang panggil jadi motivasi kita untuk taat. Jadi kalaulah syurga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat, pahala pula besar luar biasa. Apa lagi? Supaya kita lebih bersemangat untuk sembahyang sunat. Ingat ya, kalau bulan biasa kita tak berapa sangat. Saya sebut lagi tak berapa sangat nak ibadat. Cuma bila kita lapar, Allahu Akbar, bila kita lapar, orang jadi rahmat, berkat. Tengok berkat dia. Contoh tengok, bulan biasa kita makan, kita minum, kita makan, kita minum.
Tapi sembahyang zuhur dapat. Kita makan, kita diam. Banyak makan, kita main juga. Tapi kita tak baca Quran. Kita makan, kita diam. Kita sembahyang masjid, sembahyang syak, kadang-kadang orang tak ramai. Tengok bulan Ramadan, punya tarhib, punya Allah bagi semangat tengok. Makan kurang, tidur kurang, kerja banyak macam biasa. Tidur kurang, makan kurang, rehat kurang. Cuba tengok. Ramai kat masjid. Orang sedekah banyak kat masjid. Melimpah-limpah. Okey, makan kurang, rehat kurang, kerja banyak, tidur kurang. Alih-alih orang boleh ramai sembahyang isyak kat masjid. Pelik kita pelik. Itu dia punya dorongan yang Allah bagi. Pelik. Dalam pelik. Kemudian ramai buat tu. Dalam ramai. Dua mazhab. Mazhab 8, mazhab 20. Satu lagi, mazhab Covid. Mazhab 8 ni, mazhab 20 untuk orang tua-tua. Orang tua-tua sembahyang 20. Veteran. Kemudian yang masa mati ni 8. Kadang-kadang bila imam buat 8, imam buat 20, dia berhenti buat 8. 8 dah balik dah. Orang kita. Bila imam buat 8, dia buat 4 korah baru. Bila imam buat 4, dia langsung tak buat. Minta maaf bro. Tapi nak beritahu apa? Berkat tengok makan kurang, rehat kurang, tidur kurang, kerja banyak, tenaga kurang. Tapi orang boleh khatam Quran. Boleh sungguh. Bulan ni lah orang nak khatam Quran. Lagi satu, makan kurang, rehat kurang, kerja banyak, tidur kurang. Apa dia? Orang boleh main tahajud. Apa tu? Itu sebab berkat Allah buka syurga Allah, tutup neraka, setan kenikah. Ya Allah, itu semangat datang daripada mana? Datang daripada berkat Ramadan Al-Mubarak. Okey, makan kurang, rehat kurang, tidur kurang. Tapi kita subhanallah, sedekah banyak. Ke-19 banyak. Ya Allah, dan satu lagi, makan kurang, rehat kurang. Orang penuh kat Masya Allah. Itulah yang kita. Okey, jadi tujuannya. Kemudian kenapa pula? Kita Allah tutup. Kita rasa Allah buka kita. Kenapa? Sebab dia kata hadal fath wal ghalq, dia kata buka pintu syurga, tutup pintu neraka. Kenapa? Khusus untuk orang berpuasa saja. Bulan lain Allah tak sebut macam. Bulan haji Allah tak sebut. Tak ada. Pintu neraka tutup, pintu syurga. Tapi bulan Ramadan dibuka dan ditutup neraka. Kenapa? Khusus kepada orang-orang yang berpuasa. Ada satu hadis tentang. Hadis ni mungkin tak kuat, tapi Nabi sebut al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Hadis dhaif, tapi kita boleh ambil satu pelajaran. Syurga rindu kepada beberapa jenis orang. Biasanya kita yang nak masuk syurga, tapi ini syurga yang rindu. Apa dia? Yang pertama antaranya talil Quran. Orang yang banyak baca Quran, syurga rindu. Biasanya kita nak masuk syurga, kita minta syurga. Tapi bila kita banyak baca Quran, ada juga bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan, bulan turun Quran. Siapa banyak baca Quran, syurga pula sebut. Pilih orang nak. Kita pula, ya Allah panjangkan umur. Tak pula. Yang keduanya, hafizul lisan. Orang yang masuk syurga rindu kat dia, ialah orang yang menjaga lidah. Tak cakap benda koksi, cakap benda baik-baik, diam itu selamat. Asum tu najat. Saya pernah jumpa orang dengan Ustaz, saya ini pendiam dah Ustaz. Okeylah. Siapa-siapa pendiam memang ahli syurga. Tapi diam pada tempat kan. Maksudnya kita bila bercakap, kita kena bercakap. Kalau tempat diam, kita diam. Kalau tempat bercakap, kita diam. Masa diam, kita bercakap. Itu bukan orang bagus. Cuma nak ceritanya, hebat Ramadan ni, apalagi sehingga. Yang ketiga, syurga rindu kepada siapa? Wasa'imina fi Ramadan. Syurga rindu kepada orang berpuasa Ramadan. Syurga rindu. Sebab itu Allah bukakan. Subhanallah. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, satu lagi. Hadis ini nak beritahu apa? Tentang buka Ramadan, buka syurga, tutup pintu neraka. Nak beritahu apa? Nak beritahu bahawa apa dia? Dia nak cerita bahawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang ulama kata, yang dia maksudkan dengan pintu-pintu tu, abwabus sama' ialah maknanya rahmat.
rahmat Allah mana pun kasih sayang Allah sekian bagi umat Muhammad, maka puasa pada Allah sekian pula bila kita banyak buat baik, maka Allah membuka pintu langit, buka pintu segala kebaikan. Jadi nak beritahunya, tolonglah buat baik banyak-banyaknya, buat maaf sebanyak-banyaknya. Jadi kita tahu bila lagi kita dapat Ramadan, adakah ini kali terakhir ataupun ada peluang. Jadi tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita kembali saja ajak anak, ajak keluarga, dan kalau boleh kita ingat syurga. Bukan saja ada syurga di wajahmu, tapi ingat aku semayang ada syurga. Boleh tak boleh semayang ada syurga, pergi masjid nak syurga, boleh tak boleh? Boleh sebab kan Nabi sebut man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa dengan iman dan penuh mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah ampunkan segalanya. Bila Allah ampunkan segalanya, semua akan masuk ke syurga. Allah, tuan nak masuk syurga tidak? Nak masuk syurga tidak? Antara peluang masuk syurga bulan Ramadan, bulan syurga. Bulan Ramadan, bulan selamat daripada api neraka. Jadi jangan biarkan masa berlalu, melainkan kita dapat mengumpul sebanyak kebaikan. Dan ingat, pintu syurga itu walaupun nanti lepas Ramadan dia tutup, tapi amalan-amalan kita akan sentiasa mengundang kebaikan. Sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 1-300-887650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Kat mana ya aku nak dapatkan pembiayaan menerusi gadaian emas? Cubalah ke Arah Nur CBP. Arah Nur CBP? Ya, Arah Nur CBP terdapat di seluruh Malaysia dan menawarkan jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM350,000 dan wang tunai sehingga 75% daripada nilai emas. Bukan itu sahaja, pembiayaan Arah Nur CBP ini adalah patuh syariah. Barang gadaian dijamin keselamatannya dan kadar keuntungannya tetap sehingga tempoh matang. Wah, menarik tu. Jom ke Arah Nur CBP sekarang juga. Untuk maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 1-300-887650. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan berjuanglah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan. Sidang pendengar sekalian, dalam ayat ini Allah menyeru orang-orang beriman supaya bertakwa kepadanya. Dr. Wabah Zuhaili menyatakan, sekiranya perintah bertakwa digandingkan dengan perintah lain supaya taat kepada Allah, maka maknanya ialah berhentilah daripada melakukan perkara yang dilarang. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala telah menyatakan kepada kita dan mahukan kita supaya mencari al-wasilah ilallah. Maksudnya ialah apa sahaja bentuk takarrub, pengabdian yang menyampaikan kita kepada Allah dipanggil al-wasilah. Allah guna perkataan carilah. Maka sewajarnya kita faham bahawa ia memerlukan usaha dan daya tenaga. Bukan menunggu sahaja kerana ia tidak akan datang bergolek. Buktinya sambungan ayat itu, Allah merintahkan kita supaya bermujahadah, wajahidu, berjalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah selalu menggandingkan perkataan mujahadah dengan frasa seperti pada jalan Allah dan frasa dengan harta dan diri. Ini menunjukkan bahawa mujahadah yang kita boleh faham itu sebagai perjuangan mestilah hanya kerana Allah, bukan kerana yang lain. Itu satu. Juga menunjukkan bahawa Allah SWT telah memberi bekal perjuangan kepada kita, iaitu harta dan diri, yang perlu kita gunakan semaksimum yang mungkin demi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Selain itu, al-wasilah juga dimaksudkan sebagai kedudukan tinggi dalam syurga yang mana dikhaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang kita selalu baca doa selepas azan itu. Maka siapa yang selalu beramal dengan doa itu, insya-Allah akan mendapat syafaat Nabi SAW di akhirat. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Kuala Terengganu 100.2 FM. Irah, buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumangan.com. Guna phone je. Oh, Imran pengguna Semangat.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di Semangat.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu, Semangat.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Sejak awal tahun 2020, usaha-usaha membaiki Masjid Al-Hasanah telah bermula. Pandemik COVID-19 yang melanda menyebabkan kerja-kerja perbaikan dan peningkatan tergendala. Bagaimana menderma boleh mengalirkan pahala seperti air sungai selagi ia digunakan? Inilah masanya berinfak melalui projek pemulihan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Maklumat lanjut 012-378-2519, 013-355-8080 atau www.masjidalhasanah.com. Apabila kita sampai ke traffic light, berhenti ke traffic light, jangan biarkan gear lever kita berada di posisi D, stand for drive. Tidak, mesti berada di N. Ini akan memberikan keselamatan. Brake, tarik handbrake, letak gear lever kepada N. Apabila mulakan perjalanan hijau je traffic light, tarik balik kepada D3 dan lepas handbrake, mulakan perjalanan. Lepas beberapa saat speedometer naik, tolak saja gear lever tersebut kepada D. Ini akan memberikan impak yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami, Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Kota Kinabalu 93.9 FM. Manusia ni perlu seimbangkan antara dua benda yang saya sebutkan tadi adalah perasaan takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana disebutkan dalam surah Anbiya. Qala Allah Subhanahu Wa Taala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah sebutkan dalam surah Anbiya ayat 90, sesungguhnya mereka adalah orang yang bersegera melakukan kebaikan. Jangan tangguh-tangguh, nak buat baik kena buat. Itu sifat orang mukmin. Nak melakukan kebaikan, jangan tangguh, terus buat. Nak melakukan benda yang jahat, bermaksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan maksiat, fikir 1000 kali. Nak melakukan kebaikan, tak payah fikir, tak payah tangguh, terus melaksanakan. Itu yang dimasukkan dengan yusari'una fil khairat, bersegera melakukan perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami. Allah Subhanahu Wa Taala kata, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan. Raghaban itu dengan maksud penuh berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa yad'unana raghaban wa rahaba.
dan perasaan rahaba ataupun kita sebut sebagai targhib wa targhib. Targhib itu maksudnya dia menghadirkan ataupun dia rasa di dalam diri dia tu pengharapan. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM.